Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil mursalin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim walhamdulillahi rabbil alamin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang mulia ni sama-sama dapat kita meneruskan kuliah tafsir kita dan meneruskan pembacaan surah As-Sajdah. Dan pada hari ini insya-Allah kita sambung dengan membaca ayat yang ke-16 insya-Allah. Jadi seperti mana kita telah sebutkan sebelum ini, ya, adalah disarankan agar tuan-tuan puan-puan dapat menghafal surah As-Sajdah ini, ya, selari dengan apa yang kita pelajari. Setiap kuliah yang kita adakan, kita tak ambil banyak, mungkin dalam 2-3 ayat, 4 ayat. Jadi tak banyak. Jadi kalau kita selarikan antara hafalan kita dan juga pengajian tafsir kita, maka kita akan mendapati hafalan kita itu ringan, mudah, menjadi mudah. Maka diharapkan kita semua dah menghafal lah sehingga ayat yang ke-15 insya-Allah. Dan pada hari ini kita sambung dengan membaca ayat yang ke-16 insya-Allah. Seperti biasa kita baca dahulu dan kemudian kita melihat maknanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. Sadaqallahul azim. Baik. Ayat yang ke-16, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Mereka merenggangkan rusuk-rusuk mereka daripada tempat tidur. Jadi tatajafa ini panjanglah perbahasan dia, bagaimana boleh dapat makna merenggangkan itu, ya. Ada perbahasannya, jadi kita pun tak naklah panjang-panjang. Tatajafa itu berasal daripada kalimah at-tajafi. At-tajafi maksudnya adalah at-taharruk ila jihatin a'la. Ila jihati a'la. Maksudnya adalah bergerak ke arah yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi. Dan asal dari segi apa ni? Fi'il madhi yang asal, yang basicnya, yang hanya 3 huruf ialah jafa. Orang Arab mengatakan jafa fulanun as-sarja. Jafa fulanun as-sarja an farasih. Ya, maksudnya ialah si fulan itu telah mengangkat, telah meninggikan sarj. Sarj ni maksudnya pelana, tempat duduk.
tempat duduk yang diletakkan di atas faras, iaitu atas kuda dia. Jadi dia bila dia angkat tinggi ataupun dia naik atas tu, saya pun kurang pasti sama ada Jafar ni dia naik tinggi ataupun dia yang mengangkat sarj itu, ya. Maksudnya membawa maksud ialah dia bergerak ke arah yang lebih tinggi. Dan begitu juga orang Arab mengatakan tajafa fulanun an makanihi. Maksudnya ialah si fulan telah berpindah daripada tempatnya. Jadi tatajafa maknanya mereka telah berpindah. Mereka telah mereka telah menjauhkan. Mereka telah berjauhan. Tatajafa junubuhum. Junub ni maksudnya ialah ni rusuk ni, maknanya lambung ni, belah kanan badan kita ni, belah kiri, tepi badan kita ni dipanggil junub. Dan dalam ayat ini maksudnya ialah orang itu sendirilah. Ya, disebutkan junub itu kerana junub itu ialah salah satu daripada bahagian badannya. Dan apabila kita tidur, maka kita akan, yang sunnahnya ialah kita baring alal janbil aiman, baring di atas rusuk kanan. Oleh kerana itulah cara tidur yang disarankan, iaitu kita baring di sebelah kanan ni. Maka kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawa mereka ni menjauhkan lambung mereka. Lambung ni maksudnya ni bahagian tepi kanan kiri ni, yang mana kalau kita tidur maka bahagian itu akan terkena lantai. Anil madaji', daripada madaji'. Madaji' jamak kepada madja', iaitu tempat untuk kita tidur. Ittaja'a maksudnya ialah kita baring, kita tidur. Jadi madaji' tempat-tempat tidur. Apa yang mereka buat? Ini Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan tentang sifat orang beriman. Ya. Kalau kita lihat ayat sebelumnya, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, innama yu'minu bi ayatina allazina idza dzukiru, sehingga akhir. Jadi ayat 15 menunjukkan sifat orang yang beriman. Maka ayat yang ke-16 masih lagi cerita tentang orang beriman, iaitu sifat orang beriman ini mereka ini menjauhkan diri mereka daripada tempat tidur. Mereka menjauhkan diri mereka daripada tempat tidur. Persoalannya ialah apa yang mereka buat. Ramai orang yang tak tidur. Ada orang tak tidur kerana tengok bola, ada orang kerana tengok movie, ada orang tak tidur kerana berniaga dan sebagainya. Tapi orang beriman, Allah Subhanahu Wa Taala sifatkan mereka menjauhkan diri daripada tempat tidur ialah kerana yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka menyeru nama Allah. Mereka menyeru Allah, menyeru Tuhan mereka dalam keadaan takut dan juga dalam keadaan berharap, dalam keadaan meminta, dalam keadaan berharap, ingin memperoleh, ingin mendapatkan, dalam keadaan tamak, iaitu ingin mendapatkan apa yang mereka hajatkan, apa yang mereka harapkan. Maksudnya apa dia? Maksudnya ialah mereka sibuk dengan ibadat. Mereka sibuk dengan ibadat. Jadi dalam menafsirkan ayat ini, ya, maka terdapat pelbagai pendapat ulama. Pendapat yang masyhur dan pendapat jumhur ulama, sama ada mufassir atau yang bukan mufassir sekalipun, kebanyakan ulama mengatakan bahawa ayat ini ialah berkenaan dengan solat tahajud ataupun qiyamul lail, bangun malam, ya, tidak tidur kerana nak menunaikan solat-solat sunat, menghidupkan malam dengan solat-solat sunat. Jadi ayat ini, kalau mengikut tafsiran ini, ayat ini adalah pujian kepada orang beriman kerana mereka telah menghabiskan malam mereka untuk menunaikan solat tahajud, untuk berqiyamul lail, untuk beribadah dan mempersembahkan pengabdian diri mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita lihat, pendapat ini kuat sebenarnya. Pertamanya kerana pendapat ini ialah pendapat jumhur. Dan yang keduanya, kalau kita lihat ayat selepasnya, apa yang disebutkan, apa yang difirmankan oleh Allah, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Allah kata,
Tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang kami sembunyikan. Apa yang kami sembunyikan. Jadi, maksudnya ialah ganjaran bagi orang yang memiliki sifat pada ayat yang ke-16 itu ialah Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang tersembunyi daripada pengetahuan mana-mana manusia. Allah berikan ganjaran yang special, yang tersembunyi, yang tidak diketahui oleh mana-mana manusia. Dan kita tahu bahawa kaedah yang biasa ulama sebutkan bahawa innamas thawabu min jinsil amal. Pahala itu kebiasaannya diberikan mengikut jenis amal. Maknanya sebagaimana seorang hamba itu lakukan, maka begitulah juga dia akan diberikan balasan yang seumpama dengannya. Contohnya, orang yang memberikan makan di dunia ini, maka di akhirat nanti disebutkan dalam pelbagai hadis bahawa nanti di akhirat Allah akan berikan dia makan. Orang yang beri minum, nanti di akhirat dia akan diberi minum. Orang yang beri pakaian, di akhirat nanti mereka akan diberikan pakaian. Orang yang berkumpul dalam berkumpul bersama dengan orang-orang soleh, bersohbah dengan orang-orang soleh, maka di akhirat nanti mereka juga akan dikumpulkan bersama dengan orang yang soleh. Jadi amalan dan juga pahala ganjaran amalan itu biasanya dia akan ada persamaan. Ada persamaan. Begitulah juga dengan apa yang disebutkan dalam ayat ini. Jadi kalau kita tengok di sini bahawa ganjaran bagi orang yang tatajafa junubuhum anil madaji' ini, ganjaran itu kata Allah Subhanahu wa taala mereka akan mendapat ganjaran yang tidak diketahui oleh mana-mana manusia. Maka kalau nak samakan, maka pastilah amalan mereka juga adalah amalan yang tidak diketahui oleh mana-mana manusia. Apa dia amalan dia? Itulah dia solat tahajud. Kan? Solat tahajud ni orang tak tahu. Hatta kadang-kadang ahli keluarga kita pun tak tahu sebab orang semua tidur. Kalau kita lihat pendapat lain, ada yang mengatakan bahawa maksudnya ialah orang yang menunaikan solat awabin di antara maghrib isyak. Itu ketika itu orang masih lagi belum tidur. Khususnya pada zaman kita inilah, zaman kita ni orang biasa tidur lewat. Tak macam zaman dulu. Jadi yang lebih nampak jelasnya ialah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan ganjaran bagi mereka, maka begitulah juga amalan mereka yang disebutkan dalam ayat yang ke-16 ini pastilah sama juga sifatnya, iaitu amalan mereka itu tidak dilihat oleh orang. Apa dia amalan yang tidak dilihat oleh orang? Itulah dia solat malam, tahajud ataupun qiyamul lail. Tahajud ataupun qiyamul lail. Ini pendapat jumhur ulama. Jadi tuan-tuan puan-puan boleh lihat perbahasannya panjang lebar dalam tafsir Al-Qurtubi. Pendapat kedua mengatakan bahawa tatajafa junubuhum anil madaji', mereka menjauhkan diri mereka menjauhkan diri mereka daripada tempat pembaringan, tempat tidur mereka. Tafsiran kedua, pendapat kedua mengatakan bahawa maksudnya ialah mereka menjaga solat isyak. Begitu. Kita mungkin rasa pelik lah, takkanlah hanya kerana menunaikan solat isyak yang merupakan solat fardu, maka mereka beroleh ganjaran yang besar. Maka ini tidak ada peliknya, kerana kalau kita baca dalam tafsir Qurtubi, Imam Qurtubi menukilkan, menyebutkan sendiri dan menukilkan daripada ulama lain bahawasanya kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni suka untuk melewatkan solat isyak sehingga berlalu kira-kira 1/3 malam. Jadi malam ni bermula pada waktu maghrib. Katakanlah maghrib itu pukul 7 dan berakhir dengan waktu subuh. Subuh katakanlah pukul 6. Jadi 7 malam nak ke pukul 6 kira-kira 11 jam. Jadi 11 jam itu dibahagikan kepada 3 untuk mengetahui berapakah 1/3 malam, berapa jam. Berapa jam bagi 1/3 malam. Jadi 7 ke 6, 7 malam ke 6 pagi, kira-kira 11 jam. 11 bahagi dengan 3, jadi dapatlah kira-kira 3 jam setengah. 3 jam setengah, lebih kurang begitu. Jadi 3 jam setengah itu ialah 1/3 malam. Kita nak tengah ke, nak awal ke, nak akhir? Kita nak awal. Jadi 3,5 jam tambah dengan
maghrib. 3 jam setengah tambah dengan pukul 7. Ini kita anggar-anggar saja. Jadi 7, 8, 9, 10. 10 setengah tuan-tuan, perempuan. 10 setengah. Ini yang disebutkan oleh Imam Qurtubi. Ya, Nabi SAW melewatkan sembahyang Isyak kira-kira. Imam Qurtubi pun dia tak kata secara tepat. Beliau kata nahwa thulutsil lail. Kira-kira 1/3 malam. Jadi maknanya kira-kira Nabi SAW sembahyang Isyak pukul 10. Ya. Cuma ini kalau sekiranya kita tak ada hal apa-apa, elok kita sembahyang awal lah. Tapi kalau kita sibuk dengan ibadah di antara maghrib Isyak, atau kita ada perkara penting kan yang mesyuarat tentang agama kan, tentang hal ehwal Islam ke apa ke, tentang mesyuarat tentang urusan dakwah, ataupun ada kelas pengajian, yang mana kalau dihentikan untuk Isyak, mungkin orang akan balik dan tak akan tunggu lagi dah. Kalau kita kata insya-Allah ya, kita sembahyang Isyak dulu, nanti kita sambung lagi, memang haram, dia tak akan datang, dia akan balik. Jadi kalau macam tu keadaannya, eloklah kita lewatkan Isyak sebagaimana Nabi SAW. Maka oleh kerana itu, dan perlu juga diketahui bahawa Imam Qurtubi ada menyebutkan dalam tafsirnya bahawasanya orang jahiliyah mereka sudah biasa tidur pada waktu maghrib. Orang jahiliyah mereka sudah biasa tidur pada waktu maghrib. Masuk maghrib je, bila dah mula tenggelam matahari, maka mereka akan tidur. Jadi para sahabat Nabi SAW ni, mereka dah terbiasa dengan adat itu. Mereka pada awal-awal lah, ni cerita pada awal-awal, mereka telah terbiasa dengan lifestyle, cara hidup macam tu. Mereka tidur seawal malam. Masuk je maghrib, mereka siap-siap terus tidur. Sedangkan apabila Islam datang, Islam mensyariatkan solat maghrib, solat Isyak. Jadi ada sahabat yang mana mereka terbiasa, maka bila lepas main maghrib, mereka dah mula mengantuk, mereka tidur. Lebih-lebih lagi pula, Isyak tu lambat lagi kalau nak tunggu. Jadi ada di kalangan sahabat yang tidur, berehat. Maka ada di kalangan mereka yang mungkin sampai dah hujung waktu barulah mereka tersedar sembahyang Isyak dan sebagainya. Maka ayat ini kalau mengikut tafsiran kedua, tatajafa junubuhum 'anil madaji', ini kalau mengikut tafsiran kedua atau pendapat kedua, ayat ini memuji orang yang menjaga sembahyang Isyak. Maknanya dia tunggu Isyak masuk waktu sembahyang. Maknanya dia tidur tidak menyebabkan dia tidak tidur, yang mana tidur itu adalah punca menyebabkan mereka terlewat atau mungkin tertinggal sembahyang Isyak. Ya, dan pendapat ini dipegang oleh Imam Al-Hasan Al-Basri dan juga Al-Ata. Al-Ata ini semua ulama-ulama tabi'in, ulama tabi'in. Kemudian pendapat ketiga pula, tadi kita dah sebut pendapat pertama pendapat jumhur, pendapat kedua pendapat Al-Hasan dan juga Ata. Pendapat ketiga mengatakan bahawa tatajafa junubuhum 'anil madaji' ini ialah pujian terhadap orang yang memperbanyakkan sembahyang sunat di antara maghrib dan juga Isyak. Inilah solat yang dipanggil sebagai solat awwabin dalam kitab-kitab fiqh. Walaupun ada ulama yang kurang bersetuju dengan penamaan solat di antara maghrib Isyak itu sebagai solat awwabin, tetapi ala kulli hal, walau bagaimanapun, oleh kerana kalimah itu sudah menjadi biasa di kalangan masyarakat, awwabin itu ialah antara maghrib dan Isyak, maka bolehlah dikatakan bahawa awwabin itu mempunyai dua makna. Pertama, awwabin bermaksud solat duha, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Yang kedua ialah solat awwabin itu ialah solat di antara maghrib dan juga Isyak. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memuji orang-orang yang memenuhkan waktu maghrib dengan Isyak dengan solat? Kerana pada waktu itu orang menjadi letih balik kerja kan, penat. Kemudian waktu tu pula suasana ataupun cuaca dah semakin sejuk kan. Kalau kita sekarang ni tak ada dah, mungkin tak ada masalah lah, sebab siang ke malam ke, kita bila-bila masa kita boleh sejuk, kita ada aircon, kita ada kipas. Tapi kita bayangkan zaman dahulu, mereka berpanas dari awal duha sehinggalah pada maghrib, waktu maghrib mereka berpanas. Jadi kalau tidur pun waktu siang, dia tak berapa sedap sangat.
Jadi bila waktu yang sedap tidur? Bila mana masuk waktu maghrib. Waktu tu bagi orang yang hidup pada zaman itu ataupun hidup zaman sekarang tapi tidak ada kemudahan kipas dan juga ni, memang masuk waktu maghrib memang mengantuk. Memang mengantuk sebab bayu-bayu angin-angin sejuk meniup badan dia. Bila kena angin sejuk tu, maka kita rasa mengantuknya, sedapnya. Macam kita kena aircon kan, rasa macam sedap je nak mata tu sedap nak tutup. Jadi ketika itu orang yang tahan dirinya, dia tak tidur. Sebaliknya dia memenuhkan antara maghrib dengan isyak dengan solat, dengan solat yang dinamakan sebagai solat awabin, maka mereka itulah yang dimaksudkan dengan ayat ini, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Mereka itulah yang dimaksudkan sebagai orang yang menjauhkan diri daripada tempat tidur. Lalu Allah Ta'ala memberikan kepada mereka ganjaran yang tidak diketahui oleh mana-mana orang. Maknanya ganjaran yang sangat istimewa. Ini kalau mengikut pendapat ketiga. Dan pendapat ketiga ini pun bukannya sebarangan orang yang mengeluarkannya. Ya. Pendapat ketiga ini ialah pendapat Qatadah dan juga Ikrimah. Ya. Sayyidina Qatadah dan juga Sayyidina Ikrimah menafsirkan tatajafa junubuhum ini berkenaan dengan orang yang melakukan solat awabin. Jadi solat awabin ini kalau kita nak tahu dengan lebih lanjut, kita boleh tanyalah kepada para asatizah yang mengajar fiqh. Ya, secara umumnya saya beritahu bahawa solat awabin ini ada beberapa riwayat, banyak riwayat. Ada yang menyebutkan 10 rakaat, 2. Ada juga yang menyebutkan 6 rakaat, ya. Ada yang menyebutkan pahalanya ialah Allah mengampunkan segala dosanya. Ada yang menyebutkan bahawa pahalanya ialah Allah membinakan baginya mahligai di dalam syurga. Ada yang mengatakan pahalanya menyamai 12 tahun ibadah sunat. Maka banyaklah kelebihannya. Dan para ulama mengatakan bahawa hadis-hadis tentang kelebihan solat awabin ini, ya, dia sebenarnya hadisnya kesemua, boleh kata kesemua atau sebahagian besarnya adalah hadis dhaif, ya. Namun begitu kita kena ingat bahawa bukannya tidak semestinya apabila kita dapati semua hadisnya dhaif maka kita tak payah buat, tidak ada suruhan untuk buat. Dia tak macam tu. Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala menyebutkan bahawa hadis-hadis dhaif berkenaan dengan kelebihan solat awabin ini, walaupun semuanya dhaif, menurut beliau semuanya dhaif lah. Menurut beliau walaupun semuanya dhaif, tetapi kesemuanya itu memberikan satu makna yang sama. Iaitu apa? Iaitu ada galakan untuk kita memperbanyakkan solat di antara maghrib dan isyak. Ini tengok cara ulama faham. Dia tak macam kita faham hari ni. Kalau semua dhaif, okey, tak payah buat. Bukan. Imam Syaukani lain. Dia kata kalau semua dhaif, walaupun tak ada kelebihan yang sabit, tetapi tetap ada satu makna satu makna yang disebutkan, yang menepati semua hadis tadi. Maknanya semua hadis tadi bersepakat membawa satu makna. Apa dia? Iaitu digalakkan sembahyang antara maghrib isyak. Maka kerana itulah, ya, kebanyakan ramai di kalangan ulama, khususnya ulama mazhab kita lah, mazhab Syafi'i, menggalakkan kita melakukan solat awabin. Yang biasa dilakukan ialah 6 rakaat. 6 rakaat dengan 3 salam. Maknanya sembahyang 2 rakaat bagi salam, 2 rakaat bagi salam, 2 rakaat bagi salam. Itu cara solat awabin yang biasa dilakukan lah. Jadi kalau kita dapat amalkan, masya-Allah, kita tak akan rugi apa-apa lah. Kalau kita tak dapat pahala yang disebutkan dalam hadis-hadis dhaif itu sekalipun, kita tetap akan mendapat pahala sembahyang sunat mutlak, insya-Allah. Baik, kemudian pendapat yang keempat mengatakan bahawa tatajafa junubuhum ini, kata ulama yang berpegang dengan pendapat keempat, ini adalah berkenaan dengan orang yang menjaga sembahyang isyak dan juga subuh secara berjemaah. Sembahyang subuh dan juga isyak secara berjemaah. Dan pendapat ini dilihat sebagai pendapat yang bagus oleh Imam Qurtubi. Imam Qurtubi kata, hadza qaulun hasan. Pendapat ini ialah pendapat yang betul, yang bagus, yang baik. Wa huwa yajma'ul aqwal. Kerana apa? Kerana pendapat ini dia menggabungkan ke semua pendapat yang lepas. Kan?
Jadi ada pendapat mengatakan tatajafa junubuhum ini pujian untuk orang yang qiyamul lail, yang bertahajud, yang tak tidur malam. Ataupun sebahagian daripada malam tu digunakan untuk tahajud. Ada pendapat yang mengatakan bahawa tatajafa junubuhum ini ialah pujian terhadap orang yang sembahyang isyak, sembahyang fardu isyak. Ada yang mengatakan ini adalah pujian untuk orang yang sembahyang awabin di antara maghrib dan juga isyak. Dan ada juga yang mengatakan bahawa, yang keempat mengatakan bahawa ini adalah untuk orang yang sembahyang isyak dan juga subuh secara berjemaah. Kenapa pendapat keempat ni dikatakan sebagai pendapat yang menghimpunkan pendapat lain? Kerana apa? Imam Qurtubi kata kerana seseorang yang menjaga sembahyang isyak berjemaah, pastinya selepas maghrib dia tak tidur. Dia tidak tidur. Jadi kalau dia tak tidur, dia buat apa? Biasanya dia sembahyang sunat lah. Takkan duduk saja. Jadi orang yang jaga sembahyang isyak, dia boleh jadi dia juga akan sembahyang sunat di antara maghrib isyak. Dan ini menyamai pendapat yang ketiga. Dan kemudian orang yang dah sembahyang isyak, oleh kerana dia menjaga sembahyang berjemaah isyak, lepas tu takkan dia tidur terus. Mesti dia akan bangun, dia akan sembahyang sunat. Jadi dapat dia pahala qiyamul lail. Sebab qiyamul lail tak disyaratkan tidur dahulu. Dia berbeza dengan tahajud. Tahajud memang disyaratkan mesti tidur dahulu, tapi qiyamul lail tidak. Lepas isyak kita sembahyang sunat, maka dipanggil qiyamul lail. Kemudian oleh kerana pendapat keempat ni mengatakan bahawa orang itu ialah orang yang jaga sembahyang isyak dan juga sembahyang subuh berjemaah. Orang yang jaga sembahyang subuh berjemaah, pastinya dia bangun awal. Kalau dia bangun lewat 6.45 baru bangun, takkan dia dapat pahala sembahyang, takkanlah dia sempat sembahyang berjemaah di masjid surau. Jadi orang yang menjaga sembahyang subuh berjemaah, dia juga biasanya akan bangun awal, mandi, ataupun sekurang-kurangnya dia berwuduk, bersihkan diri dia, gosok gigi dan sebagainya. Dan baki masa yang ada sebelum subuh itu, pasti dia juga akan sempat untuk tahajud walau sekadar 2 rakaat. Jadi pendapat keempat ni mengatakan tatajafa junubuhum anil madaji' ini ialah orang yang menjaga isyak dan subuh secara berjemaah. Dengan dia menjaga subuh dan juga isyak berjemaah, maka sebenarnya dia berpotensi untuk pertama sekali sembahyang awabin, yang kedua qiyamul lail, dan yang ketiga ialah dia bertahajud sebelum masuk waktu subuh. Setelah dia bangun tidur, sebelum ataupun sementara menunggu subuh, dia bertahajud sementara menunggu waktu subuh. Walau apa jugalah tafsirannya, makna kata malam ni, waktu malam ni ialah untuk kita solat. Bukan sekadar lepas isyak sampai subuh, tak. Sebenarnya dari maghrib lagi kita digalakkan untuk banyakkan sembahyang sunat. Bermula daripada maghrib, isyak, subuh. 3 waktu ni, sepanjang masa 3 waktu ni, kita diperbanyakkan, kita digalakkan untuk memperbanyakkan solat. Bila masuk waktu subuh, maka ketika itu kita sudah tidak boleh solat sunat. Ni kita cerita secara umum lah. Dia ada juga solat sunat yang boleh buat. Secara umumnya tidak ada lagi solat sunat. Dan ketika itu amalan yang disyariatkan dan disunnahkan ialah kita berzikir. Ialah bayangkan satu orang dah sembahyang lama panjang, tidur pun dia kurangkan kerana nak tahajud. Jadi lepas subuh tu, dengan rahmat Allah Ta'ala kasih sayang dengan kita, maka Allah Ta'ala mensyariatkan kepada kita zikir. Kerana zikir ni boleh dibuat dalam keadaan tenaga yang sedikit. Kita boleh duduk, kalau kita nak sandar kita boleh bersandar, kan? Kita boleh duduk dalam keadaan selesa, dan apa yang kita buat hanyalah melafazkan zikir. Jadi itu sesuailah dengan waktu selepas subuh, supaya kita lebih santai, lebih dapat berehat, zikir subhanallah, subhanallah, subhanallah dan sebagainya. Baik. Dan kalau kita melihat kepada tafsiran yang jumhur, tafsiran yang masyhur, tatajafa junubuhum anil madaji' ini berkenaan dengan orang yang sembahyang tahajud. Dan banyaklah kelebihan, galakan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang terhadap amalan tahajud. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul rajuli fi jawfil laili syi'arus salihin.
solat seseorang itu pada pertengahan malam itu adalah syiar, tanda orang-orang soleh. Ya, kemudian Nabi SAW membaca tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Dan juga Nabi SAW pernah disebutkan di hadapan baginda perihal seorang lelaki yang mana dia tidur sepanjang malam, hanya bangun apabila masuknya waktu subuh. Maka apa kata Nabi SAW? Dzaka rajulun bala syaitanu fi udhunihi atau fi udhunaihi. Itulah dia orang yang mana syaitan telah kencing di dalam telinganya atau di dalam kedua telinganya. Jadi sebenarnya orang yang tak bangun tahajud ni, dia sebenarnya dikencing, telinganya tu dikencing oleh syaitan. Maka kalau kita bangun awal sempat tahajud, maka kita terselamatlah. Terselamat daripada kencing syaitan. Dan memanglah hadis ini pun dia adalah beberapa pendapat ulama. Ada yang mengatakan hadis ini berkenaan dengan orang yang tidur sampai telajak subuh. Tetapi kalau kita ikut pendapat sebahagian ulama bahawa hadis ini yang mana syaitan kencing ke telinga orang tersebut, itu ialah berkenaan dengan orang yang tidur tanpa solat tahajud. Kalau solat fardu ditinggalkan lagi dahsyatlah. Tapi ni tahajud pun, kalau mengikut sebahagian tafsir sebahagian ulama terhadap hadis ini, syarah sebahagian ulama, tahajud pun kalau ditinggalkan, maka dia akan mendapat kesan yang negatif, buruk, iaitu telinganya dikencing oleh syaitan. Wal'iyadzabillah. Tuan-tuan puan reda ke syaitan selama badak je kan kencing dekat telinga kita? Kalau tak reda, bangunlah. Bangun. Kita zaman sekarang kita ada kemudahan yang banyak. Kita ada jam loceng, kita ada alarm dalam handset dan sebagainya. Pasang semua. Loceng jam pun pasang, loceng handset pun pasang. Kalau boleh laptop tu ada loceng pun pasang juga. Kemudian kita minta pasangan kita, isteri kita ke suami kita kejutkan kita. Kan dalam hadis, tak silap saya hadis riwayat Abu Daud, Nabi SAW menyebutkan rahimallah, Allah merahmati seorang suami yang mana dia bangun malam dan dia kejutkan isterinya. Sekiranya isterinya enggan, maka dipercikkan air ke mukanya. Begitu juga isteri bangun malam untuk solat tahajud dan dia kejutkan suaminya. Apabila suaminya enggan, maka dipercikkan air ke mukanya. Ini Nabi SAW kata rahimallah, Allah merahmati. Hari ni banyak pasangan pada waktu-waktu mutaakhir ni, banyak pasangan-pasangan yang bercerai. Sebab apa? Sebab tidak ada rahmat dalam keluarga. Di antara dua pasangan itu tidak ada rahmat, tidak turunnya rahmat ke atas mereka berdua. Jadi caranya ialah cara untuk mendapatkan rahmat dan mengukuhkan hubungan antara suami isteri ialah dengan sama-sama bangun malam tahajud. Ya, cuma sebelum nak renjis ni kena cakap dululah, kena bagi tahu kan. Bang, boleh ke kita buat benda ni bang? Ni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Kan? Kalau abang setuju, malam ni kita buatlah. Kita mulakan. Siapa bangun awal, dia dapatlah renjis ke muka orang lain. Siapa bangun lewat, maka dia kena renjis. Pasangan dia kata, okey boleh. Baru buat. Supaya tidak menimbulkan perbalahan. Kan? Ni baru malam pertama. Malam pertama kahwin dah buat. Jadi suami pun tak faham, tak pernah dengar hadis tu. Maka dia marah. Jadi lakukan dengan hikmah lah. Ya. Baik. Kemudian tadi disebutkan bahawa antara kesan buruk ialah syaitan kencing di telinga. Orang yang tidak bangun malam, tidak qiyamul lail, tidak tahajud. Antara kesan yang lain ialah orang yang tak bangun tahajud ini, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari, orang ini dia akan berada dalam ikatan syaitan dan dia akan bangun berpagi-pagian dalam keadaan malas. Sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Al-Bukhari bahawa apabila seorang hamba tidur, maka syaitan mengikat 3 ikatan di tengkuknya. Ni di leher kita ni diikat 3 ikatan. Kata Nabi SAW, fa idza staiqadha wa dzakara Allah Taala in hallat 'uqdah. Apabila seorang itu bangun pagi dan dia menyebutkan nama Allah. Dia menyebutkan nama Allah. Contohnya dia membaca doa bangun tidur. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Maka tercabutlah satu ikatan. Fa idza tawaddaa in hallat 'uqdah. Kemudian apabila dia berwuduk, maka terlerailah satu lagi ikatan.
fa idza shalla in hallat uqdah. Dan apabila dia menunaikan solat. Solat di sini ditafsirkan oleh ulama sebagai tahajud. Kerana itulah hadis ini dimasukkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabut Tahajud. Kitabut Tahajud. Maka apabila, kata Nabi SAW, maka apabila dia menunaikan solat, sebaik saja dia bangun, dia menunaikan solat, iaitu solat tahajud, maka tercabutlah ikatannya. Maknanya ketiga-tiga ikatan syaitan tadi akan tercabut. Fa asbaha nasyitan tayyiban nafs. Maka orang itu akan berpagi-pagian dalam keadaan cergas. Nasyid. Nasyid ni maksudnya ialah aktif, cergas. Tayyiban nafs, dalam keadaan jiwanya tenang. Ni musim PKP ni, musim pandemik ni. Ramai orang pening kepala kan. Ramai orang tidak tenteram. Risau sana, bimbang sini. Yalah, memang betul lah kena bimbang kan. Tetapi bagaimana nak dapatkan ketenangan tu? Dalam kita berikhtiar mencari rezeki, kita nak tenang. Kan? Tak nak huru-hara, tak nak serabut. Macam mana nak dapat tenang tu? Tenang itu, kata Nabi SAW, ialah bila kita bangun malam, baca doa tidur ataupun berzikirlah dengan nama apa pun. Yang penting ada menyebut nama Allah. Yang kedua, kita berwuduk. Dan yang ketiga, kita menunaikan solat tahajud walau 2 rakaat. Maka insya-Allah, bukan insya-Allah lagi dah, memang janji Nabi SAW, fa asbaha nasyitan tayyiban nafs. Dia akan bangun pagi dalam keadaan tenang, dan dia akan nasyid, dia akan cergas, tak lembek, tidaklah muram durja, bermuram durja, kata orang Melayu kan. Tapi kalau tak buat, wa illa, kata Nabi SAW, wa illa, kalau dia tidak buat begitu, asbaha khabithan nafsi kaslan, maka dia akan berpagi-pagian dalam keadaan khabithan nafs, jiwa yang buruk. Maksudnya serabut, hatinya tidak tenteram, hatinya serabut. Ya? Dan kaslan, dia akan berpagi-pagian dalam keadaan malas. Itu yang kadang-kadang kita tengok kan, budak-budak sekolah pagi-pagi, kelas pertama di sekolah tu, tanyalah cikgu-cikgu yang mengajar di sekolah. Kelas pertama tu, ya Allah, kan ada yang masih lagi matanya tertutup, ada yang memang tak boleh belajar langsung. Sebab apa? Memang dia tak aktif. Dia tak nasyid. Dia rasa macam malasnya lah. Sebab apa? Sebab kita tak biasa kan anak-anak kita bangun malam tahajud. Jadi bila kita bangun tahajud, maka pagi itu kata, ni bukan saya kata, Nabi sendiri cakap, Nabi SAW sebut, bangun tahajud kita akan jadi nasyid, akan jadi cergas. Tapi kalau kita tak bangun tahajud, kita akan bangun dalam keadaan, kita akan berpagi-pagian dalam keadaan kaslan. Kaslan tu maksudnya ialah kita berasa malas, rasa lemah, lesu. Maka oleh kerana itu, tuan-tuan perempuan yang mendengar pada hari ini, yang menonton pengajian kita pada hari ini, kita azamlah supaya kita tidak meninggalkan tahajud walaupun sekadar 2 rakaat. Itu paling last lah, 2 rakaat. Kita tunaikan. Kalau kita tak boleh bangun pada awal sepertiga akhir malam, tak boleh bangun pukul 4, pukul 3, bangun hujung-hujung pun tak apa. Sekarang ni pun subuh dah lewat kan. Jadi kita boleh merebut peluang tersebut untuk kita menghidupkan malam dengan amal ibadah. Abu Uthman An-Nahdi rahimahullahu ta'ala mengatakan bahawa aku telah bermalam di rumah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan aku dapati bahawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu membahagikan malam kepada 3. Membahagikan malam kepada 3 bahagian. 1/3 malam dihidupkan oleh beliau sendiri, iaitu Abu Hurairah. 1/3 lagi dihidupkan oleh isterinya, dan 1/3 lagi dihidupkan oleh hamba sahayanya. Jadi Abu Hurairah ni malam di rumahnya itu macam malam Lailatul Qadar. Setiap malam ada sahaja orang beribadah, bersilih ganti. Kalau masuk bulan Ramadan, makna kata lagi hebat lah. Silap-silap ketiga-tiga ahli keluarga ni, kesemuanya tidak tidur malam. Sebab hari biasa pun 1/3, 1/3, 1/3. Jadi malam ni dihidupkan dengan amal ibadah. Baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, terima kasih pada perhatian tuan-tuan, puan-puan. InsyaAllah kita sambung lagi pada ayat yang seterusnya, iaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi orang beriman ini,
mereka menyeru Allah, mereka berdoa kepada Allah, yad'una rabbahum khaufan wa tama'ah, dalam keadaan takut dan juga harap. Dan inilah yang diajarkan oleh Islam, yang mana kita sebagai seorang Muslim, kita kena menyeimbangkan di antara takut dan harap. Kalau kita lebihkan takut terlampau takut sangat, maka kita dikhawatiri seseorang itu akan berputus asa daripada rahmat Allah. Kalau terlalu berharap sangat, sangka baik dengan Allah Ta'ala terlebih-lebih sangat, maka dikhawatiri seseorang itu akan meringan-ringankan ancaman. Alah, dia kata tak apa, buat apa nak takut kan? Allah Ta'ala Maha Pengampun. Kalau lebih ke arah harapan dan juga sangka baik kepada Allah, maka diajarkan kepada kita bahawa kita ni mestilah yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Orang beriman itu mereka menyeru Allah, berdoa kepada Allah dalam keadaan takut dan harap. Maknanya seimbang di antara takut dan harap. Nabi SAW pernah berjumpa seorang pemuda yang dalam keadaan nazak. Dia pemuda tapi dalam keadaan nazak. Maka Nabi SAW tanya tentang keadaannya. Maka Nabi SAW, maka pemuda itu mengatakan bahawa aku arjullaha ta'ala wa akhafu min dhunubi. Aku berharap kepada Allah dan dalam masa yang sama aku takut akan dosa-dosaku. Maka Nabi SAW beri berita gembira kepada dia. La yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mautini illa a'tahu Allahu ma yarju wa amanahu mimma yakhaf. Nabi SAW kata, tidak berhimpun takut dan juga harap dalam hati seseorang hamba di tempat sebegini, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengamankan dia daripada apa yang dia takutkan, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang dia harapkan. Ya. Maka kita disuruh untuk menyeimbangkan antara takut dan juga harap. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'ah wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan daripada apa yang Allah rezekikan pada mereka, mereka menginfakkan, mereka sedekahkan, mereka infakkan, mereka wakafkan dan sebagainya. Jalan-jalan infak ada banyak cara. Jadi dalam ayat ini disebutkan secara umum mereka menginfakkan, membelanjakan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini menghimpunkan dua sifat. Yang pertama ialah ibadah badaniyah. Sembahyang yang disebutkan tadi, tatajafa junubuhum, itu adalah ibadah badaniyah. Dan di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka bukan sahaja mengorbankan badan mereka, bahkan juga mereka mengorbankan harta mereka. Ini dua-dua, keseimbangan di antara kedua-dua ni sangat penting. Sebab ada orang yang mana dia rasa bahawa dia tidak boleh beribadah. Dia tidak ada masa, dia sibuk dengan perniagaan dan sebagainya. Maka dia pun keluarkan duit. Dia kata, saya tak boleh datang program, tapi saya boleh bagi duit. Kalau nak duit, dia bagi duit. Maka orang macam ni jangan dia rasa dia telah menyempurnakan kerja agama. Sebab apa? Sebab kerja agama dia dua. Ibadat, badan dia sendiri dan juga hartanya. Sebab itu dalam ayat ni disebutkan begitu. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Supaya orang yang mengorbankan badannya untuk agama, dia tidak merasakan bahawa dia sudah cukup membuat pengorbanan untuk agama. Dan begitu juga orang yang membuat pengorbanan dari sudut harta, dia tidak boleh merasakan bahawa dia sudah melakukan segala-galanya untuk agama. Sebab agama Islam menuntut supaya kita ni beribadah dengan dua jalan. Ibadah badaniyah dan juga ibadah maliyah. Sebagaimana kita biasa baca, aqimus solah wa atuz zakah. Tunaikanlah solat dan menunaikan zakat. Kenapa solat dengan zakat selalu diiringkan bersama? Kerana solat itu ialah ibadah badaniyah. Itu untuk badan, itu ibadah badan kita. Manakala zakat itu adalah ibadah maliyah. Dan banyak contoh dalam Quran, dalam hadis, kita akan dapati bahawa Allah Subhanahu wa taala sentiasa menyuruh kita, menggalakkan kita, menaikkan semangat kita untuk beribadah, menghambakan diri pada Allah dengan menggunakan kedua-duanya sekali, badan dan juga harta. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tidak ada suatu jiwa, nafs maksudnya jiwa, iaitu diri, tidak ada seorang pun
Tidak ada satu jiwa, iaitu seorang diri pun, tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang telah disembunyikan bagi mereka daripada penyejuk mata. Daripada penyejuk mata sebagai jazaan, sebagai ganjaran bima kanu ya'malun, dengan sebab apa yang mereka telah amalkan, dengan sebab amalan mereka. Ayat ini menggambarkan bahawa ganjaran untuk orang yang bersifat dengan ayat yang ke-16 tadi, tatajafa junubuhum, ganjarannya sangat special, sangat istimewa. Sehingga apa? Sehingga ganjaran itu tidak dapat diketahui oleh mana-mana orang. Maknanya ganjarannya adalah sangat istimewa. Kalaulah disingkap hijab sehingga kita boleh tahu apakah ganjarannya, maka nescaya manusia akan berlumba-lumba untuk menghidupkan malam, untuk memperbanyakkan solat pada malam hari. Dan ini digambarkan dalam hadis. Nabi SAW bersabda dalam hadis kursi, Allah Ta'ala berfirman, a'adadtu li'ibadiyas salihina ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Allah kata, aku telah menyediakan bagi hamba-hambaku yang soleh, apa dia? Ganjaran yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah diketahui ataupun terlintas di dalam mana-mana hati manusia. Tak pernah terlintas. Jadi makna kata begitu special ganjarannya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun amman alladhina amanu wa 'amilus salihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Maka adakah orang yang beriman sama seperti mana orang yang fasik? Tidak sama. La yastawun. Mereka tidak sama. Mukmin dan fasik sekali-kali tidak sama. Jadi ayat ini zahirnya ialah pertanyaan. Dan pertanyaan, kalau pertanyaan ni maksudnya ialah meminta jawapan. Tetapi dalam ilmu balaghah, pertanyaan tidak semuanya menunjukkan bahawa seseorang itu hendak tahu jawapan. Ada kalanya pertanyaan itu tujuannya ialah kerana dia mengingkari sesuatu. Dia mengingkari sesuatu. Contohnya seorang bagi tahu pada kita, kata, semalam saya beli kereta semalam saya beli kereta Toyota ataupun Honda Wish, Toyota Wish contohnya, ataupun apa-apalah, saya pun tak ingatlah nama-nama kereta ni. Dengan harga 10,000. Maka orang kata, iya ke? Betul ke? Betul ke itu bukan nak tahu jawapan betul atau tidak. Tapi soalan itu ialah kerana engkar. Orang yang mendengar tu dia mengingkari apa yang disampaikan pada dia. Jadi ini dipanggil sebagai istifham ingkari. Maka ayat ini, kata ulama tafsir, antaranya Syekh Tantawi rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahawa istifham di sini ialah istifham ingkari. Pertanyaan di sini ialah pertanyaan yang sebenarnya menzahirkan keingkaran. Ingkar ni maknanya tak setuju, tak terima, tolak. Maknanya, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa, adakah sama orang yang beriman dengan orang yang fasik? Jawapan dia tak sama. Soalan tu sendiri dah menunjukkan bahawa Allah Ta'ala nak mengatakan memang tak sama antara orang beriman dan juga orang yang fasik. Berkenaan dengan ayat ini, Imam Qurtubi menyebutkan asbabun nuzulnya, di antaranya ialah seorang lelaki yang bernama Al-Walid bin Uqbah. Dia telah datang kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan dia kata ana absatu minka lisanan. Ana absatu minka lisanan wa ahaddu minka sinanan wa amla'u fil katibati jasadan. Al-Walid bin Uqbah mengatakan kepada Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhah, dia kata, aku ni lebih fasih lidahku daripada lidah kamu wahai Ali. Ni dah kira ayat ni tak bagus lah kan, sebab Sayyidina Ali lagi fasih. Dia adalah Quraisy, bahkan sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi hampir pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lagi fasih lidahnya. Jadi kata Al-Walid bin Uqbah, aku lagi fasih lidah daripada engkau. Dan tombak aku
adalah lebih tajam daripada tombak kamu. Dan aku lebih memiliki anak buah, pengikut yang lebih ramai daripada pengikut kamu. Ini ayat Al-Walid bin Mughirah. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat, tak sama. Tak sama, wahai Walid bin Uqbah. Antara orang mukmin iaitu Sayyidina Ali dan juga orang fasik. Tak sama. Tak sama. Kemudian, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan, Ammal ladzina amanu wa amilus salihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Adapun orang yang beriman dan beramal soleh, orang yang beriman dan melakukan amalan-amalan yang salihat, iaitu amalan-amalan soleh yang banyak, maka bagi mereka syurga ma'wa, nuzula sebagai tempat tempat mereka menetap, manzil kan, kalau kita rumah ni kita panggil manzil, tempat kita duduk. Jadi nuzula sama. Jannatul ma'wa itu sebagai manzil mereka, sebagai tempat tinggal bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bima kanu ya'malun, disebabkan amalan yang mereka telah kerjakan. Sementara orang fasik, wa ammal ladzina fasaku fama'wahumun nar. Adapun orang-orang yang fasik, maka bagi mereka pun ma'wa juga. Orang ahli syurga mereka ada jannatul ma'wa. Bagi orang fasik mereka juga ada ma'wa, tapi ma'wa mereka ialah nar. Tempat tinggal akhir mereka ialah neraka. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dzuqu 'adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Setiap kali mereka nak keluar daripada neraka, mereka dikembalikan ke dalamnya. Ditarik balik, malaikat tarik balik, masuk balik. Oh, kau nak keluar Ditarik balik, kemudian dimasukkan balik dalam neraka. Dan bukan sahaja dikembalikan masuk dalam neraka, bahkan diberikan lesson. Dikatakan pada mereka, Zuku azaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Rasakanlah azab neraka yang mana dahulu kamu di dunia kamu mendustakannya. Allah. Bila kata-kata ni disebutkan, maka dia lebih memberikan kesan lah, lebih menyakitkan hati lah. Lebih menyakitkan hati. Kalau dikatakan masuklah kamu dalam neraka, tak ada apa sangatlah. Yalah, memanglah neraka tu memang dahsyat lah, tapi okey lagi. Tapi kalau dikatakan zuku azaban nar allazi kuntum bihi tukadzibun, rasakanlah azab neraka yang kamu dahulu mendustakannya. Maknanya diungkit balik kesalahannya yang lalu. Dulu kamu cakap macam tu kan, sekarang ni rasakan. Maka ini lebih menyebabkan mereka rasa terhina. Tengok bagaimana balasan kepada orang-orang yang mendustakan ayat Allah, yang melakukan kefasikan, yang tidak mahu beramal soleh, beriman dan beramal soleh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Dan kami pasti akan merasakan kepada mereka daripada azab yang kurang sebelum azab yang lebih besar. Ada dua azab di sini. Al-azabil adna, azab yang kurang, azab yang kecil, azab yang ringan. Dunal azabil akbar, sebelum mereka ditimpa dengan azab yang lebih besar. La'allahum yarji'un. Maknanya orang-orang yang kafir, orang-orang yang fasik. Fasik di sini fasik yang hakiki, maksudnya fasik yang sehingga membawa pada kafir, bukannya sekadar buat maksiat, bukan. Fasik di sini memang fasik sungguh, fasik yang sehingga menyebabkan kafir. Mereka ini Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada kita bahawa mereka akan menerima dua azab. Azab al-azabul adna dan juga al-azabul akbar. Maka di sini timbulnya perbincangan para ulama. Kalau ada dua azab, azab yang ringan dan azab yang berat, azab kecil dan azab yang besar, maka apa dia sebenarnya azab kecil dan apa dia sebenarnya azab besar? Maka banyaklah pendapat para ulama. Di antaranya satu pendapat mengatakan bahawa al-azabul adna, azab yang ringan atau azab yang kecil itu ialah azab di dunia ni. Di dunia ni lagi, orang-orang yang ingkar pada Allah, mereka akan menerima azab. Mereka akan ditimpa musibah.
kadang-kadang dalam bentuk musibah, kadang-kadang dalam bentuk bala, bencana dan sebagainya. Ya. Kadang-kadang dalam bentuk penyakit di dunia lagi. Dan di akhirat nanti mereka akan menerima azab akbar, azab yang lebih besar, iaitu azab api neraka. Ini kalau mengikut tafsiran Ibnu Abbas dan juga Syekh Tantawi rahimahullah, bukan Ibnu Abbas, maaf, Al-Hasan, Abul Aliyah, Ad-Dhahhak, Abu Ka'ab, Ubay bin Ka'ab, Ibrahim An-Nakhai, dan juga Syekh Tantawi rahimahullah taala dalam tafsir Al-Wasit. Ya, jadi mereka ni semua menafsirkan al-azabul adna, maksudnya ialah musibah, penyakit, bala bencana di dunia ni. Manakala al-azabul akbar iaitu azab neraka di akhirat. Sementara dalam pendapat yang lain pula mengatakan bahawa azabul adna maksudnya ialah hudud. Jadi orang yang melakukan keingkaran pada Allah di dunia lagi, ada perbuatan mereka yang melayakkan mereka kena hudud. Sama ada dipotong tangan ataupun disebat 40 kali ke apa ke, direjam dan sebagainya. Itu al-azabul adna mengikut tafsiran kedua. Manakala al-azabul akbar samalah macam tadi, iaitu azab di neraka. Ya. Kemudian ada juga pendapat yang lain mengatakan bahawa al-azabul adna itu ialah azab kubur. Azab kubur. Dan ini pendapat Al-Bara' bin Azib dan satu riwayat daripada Imam Mujahid. Al-azabul adna maksudnya ialah azab kubur. Al-azabul akbar maksudnya ialah azab api neraka. Api neraka. Jadi di sini kalau kita menerima, kita ambil tafsiran Imam Mujahid dan juga Al-Bara' bin Azib, bermakna azab kubur itu memang ada dalam Quran. Dan ini menjadi hujah untuk menolak fahaman Mu'tazilah. Kerana Mu'tazilah menganggap bahawa azab kubur ini adalah sesuatu yang tak wajib percaya. Sebab apa? Sebab kata mereka azab kubur ini hanya disebut dalam hadis-hadis ahad, dan ia bukan dalil yang kuat untuk dijadikan asas akidah. Tapi kita ahli sunnah wal jamaah mengatakan ada azab kubur. Dan hadisnya pun banyak sehingga sukar untuk ditolak. Bahkan ayat ini sendiri menyebutkan adanya azab adna dan azab akbar. Dan azab adna itu ditafsirkan oleh Al-Bara' dan juga Mujahid sebagai azab kubur. Kemudian la'allahum yarji'un. La'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka kembali. Maknanya mereka bertaubat. Mudah-mudahan apabila mereka dah dikenakan dengan azab musibah di dunia ini, mudah-mudahan mereka taubatlah, insaflah, kembali kepada Allah. Ini kalau mengikut tafsiran lain, okeylah, selari. Tapi kalau mengikut tafsiran yang mengatakan bahawa al-azabul adna itu ialah azab kubur, jadi macam mana mereka nak la'allahum yarji'un? Macam mana mereka nak kembali? Maka kata ulama, boleh juga. La'allahum yarji'un itu ditakwilkan sebagai la'allahum aradur ruju'. Boleh la'allahum boleh sahaja ataupun mungkin mereka akan, ataupun mudah-mudahan, la'alla, mudah-mudahan ataupun boleh sahaja mereka berharap untuk kembali. Bukan kembali sungguh, tapi berharap untuk kembali. Mereka hendak kembali semula ke dunia. Walau apa jua tafsiran, yang penting ialah kita kena rasa gerun dan takut dengan azab yang telah disebutkan dalam ayat ini, baik al-azabul adna maupun al-azabul akbar. Kerana azab orang yang tidak beriman pada Allah dan meninggalkan perintah-perintah Allah, khususnya yang fardu, yang perintah-perintah yang wajib, yang ini memanglah memang kita jauhkan diri, kita minta pada Allah supaya Allah Ta'ala beri kita taufik untuk istiqamah dalam iman dan juga menunaikan segala perintah Allah, khususnya yang fardu, supaya kita tidak terjerumus dalam kalangan orang-orang yang layak menerima azab. Jadi insya-Allah kuliah kita sampai di sini. Insya-Allah kuliah yang akan datang kita akan sambung dengan ayat yang ke-22. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan dapat kita amalkan dan kita sampaikan pada orang lain. Mudah-mudahan pengajian kita pada hari ini dapat menarik rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan menghindarkan kita dan juga negara kita daripada wabak yang masih berlegar di kalangan kita dan juga masyarakat kita ini. Mudah-mudahan kita diselamatkan daripada wabak ini dengan dalam masa yang terdekat, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.